kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepadamu. 主要今天早上我们能够到你圣宝座前来，我们充满感恩向你谢谢。 Kami telah memuji dan meninggikan Engkau di atas 我 segala-galanya. 们已经赞美高举你的名， Dan saat ini kami akan mendengar suara kebenaran-Mu. 这个时候我们要聆听你的真理， Jamah kami 琢磨我们， supaya hati kami penuh dengan ketenangan. 让我们的心充满安定的来聆听你的话语， Supaya firman yang kami dengar boleh bertahta di dalam hati dan hidup kami. 让你的话语能够藏在我们每位心里中。 Dan lewat firman itu kami boleh dapat melakukannya dalam hidup kami. 透过你的话语，让我们日常生活能够实行出来。 Makasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉爱主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan 请 duduk. 坐，弟兄姐妹， Ya, shalom. 平安。 Ya, kita bersyukur ya. Hari ini saya boleh hadir pertama kali di sini. 感谢上帝，今天我第一次站在这个台上。 Nama saya Pendeta Immanuel 我的名是伊马内利牧师， dan saat ini saya melayani di GKJ Jemaat Kapuk. 现在我在嘎布分堂侍奉， Punya istri satu 有一个妻子， dan anak 2 orang. 有2个孩子， Oke, puji Tuhan. 感谢上帝。 Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Itu perkenalan singkat saya dan mari kita lihat firman Tuhan. 接下来我们要看经文， Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16. 马太福音第16章， Injil Matius pasal yang ke-16. 马太福音第16章。 Ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Cuma 2 ayat. 从第24到25节， Biasanya Itu yang kalau yang ke- biasanya kalau 2 ayat itu bisa lama itu. 时长2节，单2节，但是讲道会很长。 Jadi biasanya saya bilang saya kelewat di jemaat kalau teksnya pendek harus bawa bonto dari rumah itu. Oke, kita lihat ya dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan teks ini dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Pak Yusuf Abraham akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 马太福音16章24到25节，于是耶和华对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必伤掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。” Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan 主 Yesus, 所爱的弟兄姐妹们， ketika kita berbicara tentang akhir dari keakuan, 若我们讲到放下自我的时候， ketika Tuhan Yesus memanggil para murid di sana, 当耶稣基督呼叫他的门徒， Yesus tahu tentang kehidupan mereka, latar belakang mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. 耶稣基督却明白他们的背景，他们日常的生活， Yesus tahu sungguh kehidupan orang-orang ini. 却的耶稣明了他们的生活。 Dan selama mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 当他们与耶稣同走的时候， Yesus ingin untuk membentuk segala karakter hidup mereka. 耶稣基督要改他们的每个人的性格。 Sehingga segala keakuan, kesombongan, ego mereka itu harus diletakkan di bawah kaki Tuhan. 让他们的自我中心放下耶稣基督的脚下， Sehingga Tuhan itu yang menjadi dominan untuk memimpin kehidupan mereka. 后来让耶稣基督成为他们的之首位。 Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah mengikut Tuhan adalah sesuatu yang sukar? 问题是，是否跟从耶稣是难成的事吗？
Saudara, sukar apabila kita tidak mau untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 难，因为我们不愿意把一切我们的生命交托于耶稣。 Karena kita lihat firman Tuhan menegaskan bahwa untuk mengikut Tuhan kita perlu menyangkal diri. 因为神的话语，若要跟从耶稣，我们必须实己。 Saudara, ini bicara tentang keakuan atau ego kita. 这是讲到我们自我或者我们的骄傲性。 Saudara, setiap kita yang duduk di tempat ini punya punya ego, punya keakuan dalam dirinya. 我们每位坐在这里的人，我们每个人都有自己的性格或者自我性。 Jangan lupa bahwa setiap kita punya ego itu memang kita tidak terasa, tetapi lewat tindak tanduk kita, lewat perbuatan kita orang melihat itu. 虽然我们的这个性格我们本质不知道，但是别人能够看到的，透过我们的行为， Lewat perkataan kita, sikap kita. 透过我们言语， Nah, mengikut Kristus bukan pilihan kita, 我们跟从耶稣不是我们自己的选择， tapi panggilan Allah. 这是上帝呼召我们的。 Karena firman Tuhan berkata begini, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. 因为神的话语说到，不是你选择了我，但是我先选择了你们。 Bahkan dengar baik, kalau saudara hari ini duduk di tempat ini pun itu Tuhan yang tuntun datang ke tempat ini. 听好，若我们今天早上能够坐在神的殿中里，这也是神带领我们来到的。 Bukan karena tidak ada kerjaan di rumah, ikut-ikut ke gereja yuk. 不是说我们在家里没有事做啊，我跟从他朋友去教会好吧？ Tapi karena Allah dalam pimpinan Roh Kudus itu yang memimpin saudara, menggerakkan saudara untuk datang beribadah. 但是上帝透过他的灵引领我们到他的生宝座前里。 Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. 上帝要我们的生命成为世界的光和世界的盐。 Tetapi menjadi anehnya adalah banyak orang Kristen yang takut mengakui imannya kepada sesama yang belum percaya kepada Yesus. 奇怪的是，很多基督徒不愿意，还是不敢向还没有信主的人来宣告他的信仰。 Ada yang bersikap masa bodoh. 有人马马虎虎不要讲了。 Tidak mau perkenalkan identitasnya sebagai orang Kristen karena takut kehilangan pekerjaan. 却不要分享他的信仰成为基督徒，因为他怕失去他的工作， Takut dikucilkan. 被撇下， Takut memiliki relasi dengan orang lain. 怕与人类的关系破坏。 Saudara, Tuhan pilih kita bukan untuk kita diam saja. 不是说神选择了我们，我们就是不做什么。 Maka Yesus pakai gambaran bagaimana orang menyalakan lampu kemudian taruh di bawah gantang itu. 是否如此？耶稣这样表述说，人若点了灯放在头底下， Kenapa lampu-lampu ini dipasang di atas itu? 为什么这个灯能够放在灯台上呢？ Kan ada tujuan supaya menerangi di ruangan ini. 它的目的是照亮一切的这个地方。 Bukankah saudara dan saya dipanggil supaya menjadi terang di tengah-tengah dunia 岂 ini? 不我们被神呼召成为世界的光吗？ Saudara, dalam mengiring Tuhan, walaupun dibenci, dijauhi dan dikucilkan, 虽然跟从耶稣，我们会遇到被人撇下、被人愤怒、 difitnah, bahkan harus mengalami penganiayaan. 被人撒谎，甚至被人逼迫。 Jangan takut, ada upah yang tak ternilai yang disediakan Allah bagi kita. 不要怕，因为到最后神有赏赐，要荣耀的赏赐要赐给我们。 Kristus memberitahu murid-muridnya bahwa ia harus menderita. 耶稣基督对门徒说，他必须面临痛苦。 Dan murid-muridnya yang mengikut dia itu harus siap-siap untuk menderita. 然后跟从他的门徒也要预备来面临这个苦难。 Ikut Tuhan itu bukan semuanya beres gitu. 不是说跟从耶稣一切都能够好， Tapi kalau ikut Tuhan ada masalah, Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. 但是跟从耶稣，若我们面临事情，由神与我们解决。
Disinilah dasar pemuridan diletakkan dan persyaratannya ditetapkan. 这个成为基督门徒的这个根基条件。 Dan dalam dasar inilah kita memperoleh penghormatan atau kehormatan sebagai murid Kristus. 从这个根基，我们能够得到荣耀，成为耶稣基督的门徒。 Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka mengajarkan arti mengikut Tuhan. 耶稣吩咐门徒说讲到跟随耶稣的意义。 Apa artinya mengikut Tuhan? 跟随耶稣的意义是什么呢？ Saudara, kalau baca di dalam teks yang tadi kita sudah baca, 刚才我们所读的经文， saat Yesus panggil murid-muridnya, ia sampaikan kata perintah. 当耶稣呼召门徒，带着有命令性的说道。 Dia berkata di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. 然后耶稣对他呼召的人说：“若有人要跟从我， Saudara, pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata begini, ikut aku. 耶稣呼召门徒的时候，他对他们说：来跟从我。 Itu kata perintah, saudara. 这个是命令性的。 Murid yang sejati adalah orang yang setia mengikut Yesus. 成为真正的基督门徒，是一位忠心跟随主到底， Bukan dalam arti tidak ada persoalan. 不是说他不面临问题， Dan melakukan tugas yang diperintahkan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. 也是要举行神所命令他的要做的每件事。 Saudara, murid Kristus itu harus siap mengikut Yesus. 成为基督门徒，应该有准备来跟随他， Seperti domba mengikut gembalanya. 如像羊跟从他的牧羊人， Seperti prajurit itu mengikut komandannya. 如像军队跟从他的领导人。 Apapun yang terjadi, mereka terus memandang dan terus setia mengikutinya. 无论任何的事能够发生，但是他们忠心跟随他。 Demikianlah panggilan Tuhan buat saudara dan 这 saya. 是神向我呼召的事。 Setiap orang yang mau mengikut aku. 若有人要跟从我， Saudara, kalau dalam terjemahan Yunani itu dia berkata begini, jikalau ada yang bersedia datang. 在希腊文解释到，若有人愿意来到， Hal ini menunjukkan adanya sukacita dan ketetapan hati di dalam pilihan itu. 这个显示在选择上有充满喜乐的， Bersedia datang kepada dia. 愿意来到他的面前。 Yesus menghendaki para pengikutnya datang kepadanya dengan sukarela. 耶稣基督要跟随他的人，愿意自然来到他的面前。 Sesungguhnya Kristus hendak berkata begini, jika kamu memang muridku, 然后耶稣会说道：若你是我的门徒， maka tetapkanlah hatimu untuk taat kepadaku. 你要决定信心来顺服我的命令。 Sesuai dengan persyaratan ini, 按照这个条件， yaitu setia padaku dan bukan yang lain. 要向我诚实，不是向别的。 Engkau harus mengikut aku dalam penderitaan dan dalam berbagai hal. 你要跟从我，虽然你面临痛苦、苦难或者每件事。 Jadi jangan percaya kepada berita-berita yang bilang ikut Yesus semuanya beres. 不要相信消息，若有人说跟从耶稣一切都能够解决， Allah tidak menjanjikan itu. 神不应许这个事， Tapi dia menjanjikan bagaimana fokus kita adalah memandang kepada dia. 但是他应许我们要专注他。 Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita untuk memproses hidup kita supaya semakin dewasa di dalam Kristus. 一切我们面临的事情，在我们生命当中，这试炼我们更好的方向。 Nah, di dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini ada syarat untuk mengikut Yesus. 跟从耶稣刚才我们所读的经文有条件，怎样来跟从他？ Yang pertama adalah menyangkal diri. 第一就是实己， Mungkin saudara berpikir menyangkal diri seperti apa? 可能你们会想到实己或者否认自己
Saudara, menyangkal diri artinya dalam setiap peristiwa kita harus berkata tidak kepada diri kita sendiri dan berkata ya kepada Allah. 实则意这为每件事发生的，我们要对自己说不，然后对神说是。 Kalau orang punya kerinduan dengan Tuhan, 若有人渴慕来到上帝面前， maka tidak ada alasan untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk datang kepada Tuhan. 没有任何的理论不能来到上帝的面前。 Sekalipun banyak hambatan, banyak tantangan, dia akan tetap setia datang kepada Tuhan. 虽然面临很多障碍、问题、抵挡，但是他确心要来到上帝的面前， Karena dia tahu bagaimana mengikut Tuhan. 因为他知道怎样好的跟随耶稣。 Saudara, seorang teolog bernama William Barclay. 有位神学家名叫 William Barclay， Dia berkata begini, menyangkal diri artinya sekali. 他说到：若食指就是一次， Untuk terakhir kali dan untuk selamanya melengsarkan diri sendiri dan menempatkan Allah sebagai yang utama. 也是最后一次放下自我来向上帝成为我们的这个首先的。 Dalam pengertiannya adalah menempatkan Allah dalam hidup kita di atas segala-galanya. 意思说，在我们所面对一切的，上帝成为我们首先的， Bukan dalam arti yang lain tidak penting, 不是说其他的不重要， tetapi harus menjadikan Allah itu di atas segala-galanya. 但是我们要让上帝成为我们首位的。 Saudara, Kristus memberitahu murid-muridnya bahwa kamu tak usah menyayangkan dirimu. 耶稣对门徒说：“你不必救你的生命， Sebaliknya harus menyangkal dirimu. 然后甚至你要舍己。” Dalam hal ini setiap pengikut Kristus harus menjadikan Kristus yang terutama dalam hidupnya. 所以跟随上帝、跟随耶稣，我们要让耶稣成为我们己所为的。 Kristus harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita sebagai 在 anak. 我们生活当中，耶稣基督成为我们一切的、所有的。 Saudara, penyangkalan diri ini merupakan pelajaran yang sulit. 这个十级就是一个难的教导。 Inilah pelajaran dalam sekolah Kristus, yaitu penyangkalan diri. 这是在基督的学校里，就是十级是很难做到的。 Aturan dan pelajaran ini merupakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. 这个教义好像一个很窄的路。 Ya, kita harus menyangkal diri sepenuhnya dan tidak boleh mengagumi bayangan kita. 显然，我们要跟随耶稣，不可能要自傲。 Kita tidak berjalan dalam pengertian kita sendiri. 我们不按照我们智慧去行， Kita tidak mencari kepentingan kita sendiri. 我们也不找自己的益处， Bahkan kita tidak boleh hidup untuk tujuan diri kita sendiri. 甚至我们不可以为我们益处来生活。 Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan, 我们要实质让我们能够方向一个目的， yaitu bagi Kristus dan kemuliaannya dan melayani kepentingannya di dunia ini. 就是为了荣耀上帝以侍奉他，要我们侍奉的。 Saya waktu pelayanan di Tambora, 当我在丹波拉侍奉， saya lihat banyak aji-aji dan asuh-asuh yang begitu setianya luar biasa. 我看到很多阿姨、爸忠心的来到上帝的面前。 Saya melihat mereka kalau persekutuan usia sukacita 当他们有这个家庭团契， itu mulai jam 3 sore. 3点下午开始， Tapi mereka datang itu ada yang datang jam 12 siang. 但是有12点都来到了。 Waduh, waktu pertama kali saya lihat saya heran juga 我 itu. 看到的时候，我很惊讶，我很惊讶。 Begitu semangat mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. 那个年长的人充满精神来到上帝面前。 Adakah di sini yang begitu semangat hidup untuk melayani Tuhan? 是否我们当中也有怎样的性格充满这个精神来侍奉吗？
Saudara perhatikan, Kristus telah berkorban untuk kita. 我们要记得，耶稣已经为我们牺牲， Ia menjadi teladan itu. 他成为我们的榜样。 Dalam Filipi 2 ayat 7-8 dikatakan dia mengosongkan diri. Ya, 腓立比书讲到，他虚空了自己， untuk mengambil rupa manusia supaya dia dapat menebus saudara dan saya. 成为人类的样子，让他能够与我们赎罪。 Dia menjadi hamba supaya kita ini bisa dibawa kepada Tuhan. 他成为仆人，让我们能够被他领到上帝的面前。 Begitu hebatnya karya Kristus itu bagi kita. 这耶稣基督向我们的大作为。 Maka dalam bulan ini kan kita berbicara tentang pengorbanan Kristus 今个月我们所讲的就是耶稣基督的牺牲， yang memulihkan, 他复兴了我们， yang membuat kita sukacita 他使我们充满喜乐， dan hidup bagi kemuliaannya. 也来荣耀上 Yang 帝。 kedua adalah orang yang mau mengikuti Yesus itu adalah harus memikul salib. 第二，要跟从耶稣基督，一定要背起十字架， Masih di ayat yang ke-24, saudara. 也是在24节 Saudara, yang dimaksudkan dengan salib di sini adalah 这里描述的十字架就是 seluruh penderitaan kita selama di dunia ini. 我们在世界所面临的这个痛苦苦难。 Baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. 或者我们成为人类，或者成为基督徒所面对的 Jadi jangan mimpi untuk tidak ada penderitaan dalam hidupmu. 不要梦想到在我们生活当中没有困难， Karena penderitaan itu adalah proses untuk mendewasakan kita. 因为这个困难能够成为我们试炼我们自己，成为更好。 Saudara, kalau tidak ada penderitaan, maka saudara dan saya tidak butuh Tuhan. 若我们没有面临困难，所以我们不需要神。 Tetapi lewat penderitaan itu sehingga pada saat kita mengalaminya, kita berseru kepada Dia, Allah yang dapat menolong kita lebih daripada yang lain. 反而了，当我们面临困难，我们会向上帝呼求，让他能够帮助我们。 Segala kesukaran yang kita alami sangat cocok disebut salib. 我们所面临的困难，克服我们说到十字架， Karena mengingatkan kita akan kematian Kristus di salib, karena ketaatannya kepada Allah. 这一切能够提醒我们想到耶稣为我们定死在十字架上的苦难。 Salib Kristus itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran dalam hidup ini. 耶稣的十字架应当让我们能够接受我们所面临的困难。 Salibnya itu membuat kita sadar bahwa Yesus sudah menanggung segala dosa kita. 他的十字架提醒我们，耶稣已经得胜了。 Jadi hari ini saya mau sampaikan, jangan takut kalau ada penderitaan yang menghampiri kita. 所以今天早上我们要向大家说，若有困难，我们面对，我们不要怕。 Ketika ada masalah datang menghampiri kita, 若有困难临到我们， kita harus berseru kepada Yesus. 我们向上帝呼求， Karena Dia pasti menolong kita. 他一定帮助我们。 Yang ketiga dan terakhir adalah 第三，最后的就是 mengikut Tuhan Yesus. 跟从耶稣基督。 Orang-orang kudus yang menderita haruslah memandang kepada Yesus. 圣洁的人与面临困难的，要专注在耶稣基督。 Siapa di sini yang tidak menderita? 在这里，是否有一个人没有面临困难的吗？ Saya percaya saudara-saudara yang datang di tempat ini punya persoalan masing-masing, bukan? 我知道我们每位来到这里的有自己的问题。 Di dalam ruangan ini tidak ada yang tidak punya masalah ya. 我知道没有任何的人他没有问题的。 Seandainya kalau saya mau tanya satu persatu, maka kita tidak pulang. 若我每个人去问的话，我们可能不回家了。 Wah, pasti ceritanya panjang sekali. 他们的问题很长。 Apakah kita sedang memikul salib itu? 是否我们正在背起这个十字架呢？ Jika ya, berarti kita sedang mengikut Tuhan. 若是的话，证明我们跟从耶稣基督。
Kalau saat ini saudara sedang memikul salib, 若现在你背这十字架， maka saudara adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan. 证明你是忠心跟随耶稣的使者。 Ia telah memikul bagian berat dari ujung salib itu. 他已经背最重的十字架， Bagian yang mengandung kutuk, bagian yang berat itu. 是包括咒诅的，是最重的。 Dan kita sebagiannya. 但是反而我们是背着一部分而已。 Setiap orang yang mau mengikut aku, 若有人要跟从我， ia harus menuruti aku. 他要顺服于我。 Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah 这位是 setiap orang yang mengikut aku, 每个人要跟从我的， ia harus mengikut aku 他一定跟随我， sehingga mendapat nama dan penghargaan sebagai seorang murid. 让他能够得到这个门徒的荣耀与名声。 Ia harus menuruti atau mengikuti aku dalam kebenaran. 他要顺服或者跟从我，在我的真理上。 Dan karena itu ia harus melakukan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang murid. 他一定要实行他成为门徒的这个责任。 Atau dengan kata lain, 换一句话来说， kalau dari awalnya seseorang sudah mengikut Yesus, 若开始的时候一个人已经跟从耶稣基督了， maka hendaknya ia terus mengikut Yesus dengan segala ketekunannya. 一定他应该充满这个忠心的跟随耶稣到底。 Itulah yang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. 这就是我们成为上帝的儿女们，耶稣基督的门徒。 Itu ayat yang ke-24 ya. 这个就是第24节而已。 Ayat 25 akan singkat saja. 第25节我用很短的时间来讲。 Bahwa keyakinan kita untuk menundukkan diri pada peraturan dan persyaratan Tuhan 若我们实际跟从上帝赐给我们的条件，或者他的这个典章， menyangkal diri dan sabar dalam penderitaan, 实际或者在我们所面对困难能够忍耐， adalah pelajaran yang berat 这就是很重的教义。 yang tidak dapat dipelajari jika kita berpikir secara kedagingan. 若我们用我们肉体来想，这个不能够发生。 Karena itu kita harus menggunakan pikiran seperti yang ada pada Yesus. 所以我们要如像耶稣基督的思想来去行， Dan memperhatikan nasihat yang ia berikan kepada kita. 然后我们要关注他向我们的这个提醒的话语。 Nilainya yang di ayat 25. 这个意思有在25节。 Coba kita lihat ayat 25 di situ dikatakan begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 像耶稣基督向他人说的，因为凡要救自己的生命，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。 Jadi ada nilai kekekalan bergantung pada pilihan yang kita ambil sekarang. 在我们现在的选择当中，我们有包着这个永恒的价值。 Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya 若有人要救他的生命， dengan menyangkal Kristus, 来否认基督， ia akan kehilangan nyawanya. 这个人确定上吊他的生命。 Tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena mengikut Kristus, 反而若有人上吊生命，因为要跟随耶稣， ia akan memperolehnya. 他会得着他的生命。 Kalau saya mau singkatkan itu adalah ada kesengsaraan ketika kita murtad. 我用稍微的来讲， Ada kesengsaraan. 我们有这个苦难，
tetapi ada sukacita tatkala kita bersama dengan Tuhan. 但是当我们与基督一起，我们有充满喜乐的心。 Ada kemenangan yang akan kita peroleh tatkala kita berjalan bersama dengan Tuhan. 如果我们与基督一起行，我们能够得到这个得胜的。 Pada saat ancaman datang, kita sebagai orang Kristen memang mungkin kita sulit ya untuk menghindar dari situ. 若有危险临到我们，可能我们成为人很难避免。 Tetapi ketika kita mempertahankan kehidupan yang sementara 但是若我们还抓住我们暂时的生命， dan kita menyangkal Yesus, 我们否认基督， sesungguhnya kita kehilangan sebuah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. 这就是我们已经失去了永生的生命。 Maka pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian. 在今天，我们对会来说， Mari setialah di dalam Tuhan. 我们要忠心跟随耶稣到底。 Akhir dari keakuan bahwa dalam Kristus kita memperoleh kemenangan yang besar. 放下自我，跟从耶稣，我们能够得胜。 Sekali percaya kepada Yesus, 当我们相信耶稣， untuk selama-lamanya dia menjadi Tuhan 到永永远远，他成为我们的上帝， dan Tuhan atas hidup saudara dan saya. 成为我们的生命的主人。 Kita harus memiliki komitmen demikian. 我们要借信心， Jadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. 让耶稣基督成为我们生活当中的上帝。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. 阿爸父神，我们感谢你，透过你的话语， Kami telah diberitahu 我们被提醒， supaya kami menyadari status kami sebagai anak-anak 让我 Tuhan. 们了解我们成为你的儿女们的这个身份。 Kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal. 我们是被你用很高的价值来赎的人， Yaitu darah Kristus. 就是用你的宝血。 Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami. 感谢你在我们生活当中的大作为， Ajar kami supaya selalu setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. 教导我们有诚实忠心跟随基督到底。 Ada tantangan, 虽然面对障碍困难， ada kesulitan, 有痛苦， tetapi itu adalah proses dalam perjalanan hidup kami untuk kami boleh memandang kepada Engkau ya Tuhan. 但是这一切成为我们更成长的这个过程。 Berkati umat-Mu yang pagi ini belum datang kepada Tuhan. 师父，我们今天早上每位的弟兄姐妹们， Mereka memiliki persoalan saat ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 可能他们有带着问题、困难、难处，我奉耶稣基督的圣的名求， Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. 求主琢磨、坚固、肯定他们的信心。 Lewat firman-Mu pada hari ini, sungguh kami diyakinkan 透过你的话语，今天早上我们被肯定， untuk setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. 来诚实忠心跟随耶稣到底。 Hamba-Mu selesai menyampaikan pesan ini, 虽然你的仆人已经停止说话， biarlah kiranya Engkau yang terus bekerja untuk mengingatkan kami hari demi hari. 但愿圣灵继续向我们动工。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉赖主耶稣基督的圣名求我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan Yesus.